Bertemu kembali dalam Malaysia Memilih bersama saya Naila Huda, dan sebentar tadi kita bersama dengan rakan setugas Ridauddin Daud di Tambun dan Firdaus Azil di Sungai Buloh untuk melihat bagaimana pada hari-hari terakhir ini sebelum hari pengundian PRU15 pada Sabtu kita menyaksikan persaingan yang semakin sengit di kursi-kursi tumpuan ini, dan antaranya kursi-kursi kelabu boleh dikatakan boleh menyaksikan persaingan 50-50 peluang untuk mereka merebut kerusi di kawasan-kawasan ini. Dan selepas ini kita nak terus saja ke Semporna di mana kita akan menyaksikan persaingan dan pertembungan antara kedua-dua calon utama. Ada lagi calon lain, tetapi untuk jam ini kita nak memberi tumpuan khusus kepada manifesto yang telah pun ditawarkan oleh kedua-dua calon. Kita nak lihat dahulu bagi calon Gabungan Rakyat Sabah Bersatu atau GRS, Nixon Abdul Habi, yang mana beliau ada mencadangkan beberapa idea melihat khusus kepada isu-isu tempatan, tidak menyentuh sangat mengenai dengan isu-isu pada peringkat persekutuan, isu nasional, isu kebangsaan ini, tetapi melihat kepada isu yang lebih dekat dengan mungkin masalah pengundi di sana. Kita akan dengarkan daripada rakan setugas sama ada ini menepati cita rasa pengundi di sana. Tetapi kalau kita nak lihat antara idea yang ditawarkan beliau, melihat kepada isu geran tanah, isu penggazetan kampung, tapak pelupusan sampah untuk diwujudkan di kawasan Semporna ini, perkhidmatan feri untuk diperkasakan lagi, rumah mesra SMJ dan juga jalan pesisir pantai untuk menaik taraf jalan Semporna Tawau. Selain itu melihat juga kepada pembangunan menara SMJ dan juga mewujudkan hospital pakar di kawasan tersebut, dan juga melihat kepada bandar baru Pegagau. Itu antara isu atau fokus beliau bagi kerusi Semporna yang seperti yang saya katakan melihat lebih khusus kepada isu-isu dan keperluan penduduk setempat. Tetapi kalau kita nak lihat bagi calon Parti Warisan Datuk Seri Shafie Apdal, ini manifesto yang dikemukakan oleh Parti Warisan yang lebih menyeluruh, lebih melihat kepada isu-isu general, isu umum ini, tetapi tidak begitu spesifik bagi penduduk di Semporna. Antaranya teras utama melihat kepada perpaduan kerajaan yang bersih dan berintegriti, tadbir urus yang telus, inklusiviti dan juga kerajaan yang adil, dan tentunya boleh dikaitkan juga dengan keperluan bagi penduduk di Semporna ini. Tetapi kalau kita nak bandingkan antara kedua-dua, ini manifesto yang lebih khusus disediakan oleh Nixon Abdul Habi sendiri, tetapi bagi calon warisan Datuk Seri Shafie Apdal, ini manifesto bagi Parti Warisan sendiri dan lebih menyeluruh. Tetapi kita nak dengarkan juga bagaimana sentimen di lapangan ketika ini dan bagaimana tawaran oleh calon-calon ini sama ada mampu untuk menarik minat pengundi di Semporna ini. Kita nak dengarkan daripada rakan setugas Hasimi Muhammad langsung dari sana. Hasimi, kalau kita nak bandingkan antara kedua-dua calon ini, bagaimana kita nak gambarkan persaingan di kerusi P189 Semporna ini, dan bagaimana untuk kita nak bandingkan antara kedua-dua tawaran ini mampu untuk menarik minat pengundi di sana, dan kalau kita nak bandingkan ada satu lihat lebih khusus fokus kepada isu-isu tempatan, lagi satu isu-isu nasional kebangsaan ini, ataupun mungkin situasinya, realitinya berbeza apabila mereka mengadakan ceramah atau berkempen di lapangan ini. Bagaimana situasinya di sana? Baik Naila, terima kasih di studio. Kalau 19 November ini kita akan lihat di Tambun siapa yang akan loss, tapi 19 November ini juga kita akan lihat di Semporna siapakah yang akan sempurnakan Semporna. Kerana naratif yang dibawa di Semporna ini, dia maklum bahawa penyandangnya juga Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal begitu selesa di sini, menang dengan lebih 20,000 majoriti pada PRU14, dan naratif yang dibawakan selain daripada calon GRS Nixon Abdul Habi, kita juga ada Aras Tampan Dorot dan seorang lagi calon pejuang AB Raji Abdul Hamid yang membawa naratif pembangunan di Semporna, yang mana dakwa penyandangnya Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal tidak membangunkan Semporna dengan begitu baik, dan juga didakwa mundur. Bagaimana naratif-naratif pembangunan ini akan memberi impak kepada sokongan yang akan diperolehi oleh Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal, dan juga bagaimana kita melihat kepada kelantangan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal itu bukan sahaja membawa kepada isu lokal di Semporna dan juga isu-isu hak-hak di Sabah ketika berada di Parlimen dan Dewan Rakyat. Apakah ini akan terus memberikan sokongan kepada beliau? Dan ini kita lihat kepada naratif bagaimana proses untuk memutihkan kawasan kelabu di Semporna ini dengan tawaran-tawaran yang akan dikemukakan dan telah pun dikemukakan oleh calon-calon, 3 calon lain yang akan berdepan dengan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal. Pertama, kita melihat pada pertembungan antara aspek kekeluargaan yang di Semporna ini masih lagi kuat
yang mana sentimen penduduk di Semporna ini berdasarkan tinjauan saya beberapa hari di Semporna, kita berkampung di sana, aspek kekeluargaan masih lagi kuat yang mana ia mendokong atau memberi kelebihan pada Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal. Tetapi bagaimana adakah majoriti yang dipegang atau diperolehi oleh beliau 20,000 lebih pada PRU 14 ini akan berkurang. Itu yang perlu diberi tumpuan, memberikan cerminan bahawa penduduk di Semporna ini mahukan perubahan di mana yang dibawa oleh 3 calon lain, iaitu naratif pembangunan seperti contoh misalnya tawaran dari segi jambatan Pulau Bumbung yang dakwa telah pun puluhan tahun ditawarkan untuk memudahkan akses dari Tanah Besar Semporna ke Pulau Bumbung, masih lagi ketika ini tidak disediakan. Apakah ini akan mempengaruhi sentimen penduduk untuk memberikan undi kepada calon-calon lain berbeza dengan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal? Dan juga kalau kita melihat kepada gerakan kerja GRS itu sendiri semalam, Pengerusi GRS Datuk Seri Haji Jin Noor telah pun turun padang ke Semporna. Apakah ini juga usaha-usaha lipat ganda yang telah pun dilakukan oleh GRS untuk memutihkan kawasan ini dengan tawaran-tawaran seperti perkhidmatan feri, tawaran-tawaran seperti membangunkan akses pembangunan di kawasan Kampung Bangau-Bangau? Apakah ini cukup akan memberikan impak dengan berbaki lagi 3 hari untuk kita berkemping? Adakah ini akan memberikan satu peluang yang besar kepada Nixon Abdul Habi, yang juga kita melihat kepada aspek kekeluargaan yang begitu dekat dengan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal sendiri. Dan kita melihat kepada naratif yang dibawa oleh 2 lagi calon, misalnya Pakatan Harapan Aras Tapan Dorok, ketika ini menggunakan sentimen seperti calon Perdana Menteri Pakatan Harapan iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu yang diwar-warkan. Apakah di peringkat Semporna ini akan dipengaruhi dengan agenda naratif bahawa mereka akan menyediakan ataupun menawarkan seorang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berkaliber? Apakah ini akan mempengaruhi undi dan sokongan yang akan diberikan kepada Pakatan Harapan? Itu yang dibawa oleh pihak Pakatan Harapan di Semporna. Kalau kita melihat kepada Pejuang yang juga membawakan kekuatan anak tempatan, dari segi pembangunan juga ditekankan kerana didakwa juga Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal perlu menjawab pelbagai isu di situ yang perlu diselesaikan. Ini antara perkara yang bermain dalam kalangan calon yang mahu menewaskan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal dari segi pembangunan. Tapi seperti mana saya tekankan, aspek kekeluargaan itu masih lagi kuat di Semporna yang memberi sedikit kelebihan kepada Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal untuk menang pada 19 November ini. Namun dari segi tawaran-tawaran yang disediakan oleh 3 lagi calon itu, apakah ini mampu untuk memutihkan kawasan Semporna itu, Naila? Ya, Hasimi, saya nak berbalik kepada Datuk Seri Shafie Apdal yang mana Hasimi kata sendiri kalau kita nak bandingkan dengan keputusan pada PRU 14, beliau tentunya menang dengan mudah. Tetapi kalau kita nak lihat tempoh masa 4 tahun selepas PRU 14 ini, bagaimana sentimen pengundi di Semporna melihat beliau? Tentunya beliau membawa imej sebagai Presiden Parti Warisan dan melihat kepada isu-isu yang berperingkat negeri, berperingkat nasional, mungkin tidak lebih spesifik kepada isu-isu tempatan. Tapi kalau pengundi di sana bagaimana kalau nak melihat kepada kepimpinannya selama 4 tahun ini, penggal yang sebelum ini, macam mana KPI-nya? Kita lihat pada track record bukan sahaja untuk tempoh 4 tahun. Daripada PRU 9 lagi, Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal menyandang kerusi tersebut. Bagaimana rakyat melihat ketika ini? Satu, kita tidak boleh nafikan bahawa mereka dahagakan pembangunan di Semporna. Juga dari aspek isu kewarganegaraan, itu antara perkara-perkara yang disuarakan. Aspek isu setinggan dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang ditekankan di peringkat lokal yang perlu diselesaikan. Tetapi di mana kita tekankan bahawa aspek kekeluargaan itu masih lagi kuat, yang mana ciri-ciri calon itu masih lagi berpihak kepada Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal berbanding daripada tawaran-tawaran manifesto yang dibawa oleh 3 lagi calon. Ini perkara yang perlu difahami dan perlu mungkin dalam tempoh 3 hari ini
usaha perlu dilakukan oleh 3 lagi calon untuk memberikan satu penjelasan yang begitu besar bahawa tawaran mereka ini yang sebenarnya akan membawa sempurna sempurna pada 19 November ini, Naila. Baik, terima kasih Hasimi. Banyak lagi yang kita nak ceritakan pasal sempurna ini, tapi itu saja masa kita ada. Terima kasih Hasimi. Kita akan lihat bagaimana hasil kempen yang digerakkan oleh kesemua calon di kerusi Parlimen sempurna ini dan bagaimana ia akan berhasil pada hari Sabtu nanti. Dan sebelum kita berakhir, jangan lupa untuk sertai PRU Trivia di Facebook Live Astro Awani setiap hari hingga 18 November ini pada jam 9 malam. Jawab soalan mudah dan anda berpeluang untuk menang pakej langganan percuma selama 24 bulan dengan Wi-Fi kencang dari Astro Fiber. Dapatkan Wi-Fi kencang 50 Mbps paling jimat hanya RM99 sebulan. Layari astrofiber.com.my. Baik, itu saja untuk Malaysia Memilih jam ini bersama saya, Naila Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.